A student carried out an experiment to determine the melting point of acetamide. Okay. Untuk menentukan takat lebur acetamida. Okay, apa yang kadang-kadang soalan tanya? Instead of using acetamide, selain menggunakan acetamide, apakah bahan lain yang boleh menggunakan acetamide? Ingat lagi tak? Apa bahan yang boleh menggantikan acetamide atau acetamida? Apa bahan dia? Selain acetamide. Contoh kat buku awak Untuk siapa yang baru join hari ni, teacher nak announce balik. Teacher sepanjang kelas tambahan ni, teacher akan guna buku yang awak dah beli sebelum ni RM16, analisis topical atau analisis bertopik kertas soalan sebenar. So dekat ni muka surat 6 hingga 9. Okay, so kita pergi balik dekat soalan kita. Selain daripada acetamide atau acetamida, what else that we can use? Apa yang kita boleh gunakan selain daripada acetamide ataupun acetamida? Boleh respon tak? Apa yang kita boleh guna selain tu? Naphthalene. Okay, good. Naphthalene. Sebenarnya kadang-kadang soalan tanya, except acetamide, what else ataupun what another substance that can we use to replace acetamide, untuk menggantikan acetamide. Selain daripada acetamida, apa lagi yang kita boleh gunakan untuk menggantikan acetamida? Jawapannya adalah naphthalene ataupun naphthalena. Okay, ini biasa soalan dekat kertas 2, soalan struktur ditanya. Selain gunakan acetamida, apa yang kita boleh guna? Naphthalena. Okay, so dia kata the temperature of acetamide is recorded at 30-second interval until the temperature reaches 90 degrees Celsius. So in this experiment, there is no variables involved. Dalam eksperimen ni tak ada melibatkan pemboleh ubah sebab kita tak ada factor atau there is no substance that we change. Okay, dalam eksperimen ni kita tak ada bahan ataupun faktor yang kita ubah. Kita semua pakai benda yang sama, cuma kita nak determine, kita nak tentukan what is the melting point. Kita nak sketch atau kita nak plot the graph. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kalau soalan kertas 2, sometimes dia akan tanya why the level of water, nampak ni, level of water is higher. Nampak? Apa yang precaution step dia ni? Langkah-langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ni, the water level must higher than naphthalene atau naphthalene level. Aras air mesti lebih tinggi daripada aras naphthalena. Nampak aras naphthalena ni dekat bawah air. Why? Okay, so the answer is for even heating. Okay, for even heating. Sebab kalau dekat bawah ni, kalau katalah kadang-kadang soalan dia lukiskan. Contoh, soalan dia lukiskan naphthalena dan naphthalene dia sampai atas ni. This is naphthalene level and then water until here. Lepas tu dia tanya what's wrong with the picture ataupun what's wrong with the apparatus setup. Apa masalah kepada setting radas di atas. So masalah dia adalah the water level is below the naphthalene level. Aras air di bawah daripada aras naphthalena. Itu adalah satu kesilapan. Because water level must be higher than the naphthalene level. Okay. Selain daripada tu, dalam ni kalau awak nak lukis, air ni mesti ada dash macam ni. Sometimes the question dia terbalik. Dia berikan awak dekat information, dia berikan graph. Dia buat graph macam ni. And then dekat question dia, contoh question C, draw the apparatus setup for this experiment. So this is the answer. Untuk soalan ni, untuk kertas 2, dia boleh keluar, dia berikan gambar rajah setting eksperimen, dia tanya graph. Okay. Or else atau dengan cara lain, dia berikan graph and then they ask you to draw this setting. Sebab tu awak kena hafal setting ni, mesti label thermometer,
boiling tube. Untuk retort stand is enough untuk awak buat yang macam ni saja. Kalau awak tak buat ini, tak apa. Janji ada label ni, ada simbol ni, and then awak label retort stand. And clamp. Ini saja dah dikira sebagai retort stand and clamp. Dengan ada beaker, lepas tu mesti ada dash. If let's say you draw your beaker only like this with the thermometer, and this is the water level, this is the that is test tube, and then this is the thermometer, and then this is your naphthalene level. Ini paras naphthalene awak. Kemudian awak just buat macam ni. Ini awak punya water kan? Ini water kan? So water awak kosong. Tak ada dash. Itu kira unfunctional. Water solution dia mesti ada dash. Doesn't matter how many. Kalau buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dash pun is okay. Dah okay. Okay. Kalau awak nak lukis ni, contoh awak nak lukis Bunsen burner ni susah, ataupun Bunsen burner kan. So awak nak lukis flame. The flame of api ni kan. So cukup untuk awak buat arrow ke atas, tulis heat. Okay. So dah memadai awak buat arrow ke atas, tulis HEA80. Enough. So yang ini awak lukiskan lah dia punya wire gauge ataupun kasa dawai, tripod stand kena label. Semua kena label. Okay. Okay. Itu contoh soalan yang mungkin akan ditanya. Okay, so kita tengok kalau paper 3 ni dia ada markah bonus yang ada mudah untuk awak score. Dia nak awak rekodkan bacaan termometer. Rekodkan bacaan peralatan yang diberi. Okay, dalam kes ni untuk sukat pemanasan kita pakai termometer. So bila kita pakai termometer, awak nak rekodkan dia punya suhu atau temperature. So bila awak nak record thermometer, kena ingat record temperature always 1 decimal point ataupun 1 titik perpuluhan. Contoh dia kalau temperature dia 30, mesti 30.0. Tak boleh 30 saja. Kalau 30 saja salah. Kalau contoh 25.5, 25.5 sajalah. Ini maksud dia 1 decimal point ataupun 1 titik perpuluhan. Most of recording the data ataupun recording bacaan nilai ni semua adalah 1 decimal point. Semua, all. Except, all 1 decimal point except reading of burette. Except reading of burette. Maksud dia untuk reading of burette ataupun bacaan burette, untuk reading of burette dia punya decimal point adalah 2 decimal point. 2 titik perpuluhan. Kalau nak kata 10 cm padu, kita kena kata 10.00 cm padu. 10.00 dm cube. Okay, sekarang kita tengok dekat bacaan thermometer reading. Kalau awak takut terlupa bila nampak ni nak recordkan reading saja, awak terus buat kat sini. 1 decimal point ataupun 1 titik perpuluhan. Okay, so kalau awak tengok betul-betul ni, bila termometer, ingat meniscus dia dekat atas. Ni. Yang melengkung ni kalau teacher zoom kan, ambil yang meniscus di atas. Jangan ambil yang bawah ni. Waktu tahun ni, banyak ada calon yang buat dia ambil dekat meniscus. Dia bukan ambil meniscus, dia ambil dekat bawah ni. Ini salah. Kalau untuk termometer, dia kena ambil dekat meniscus yang gunung ni. Okay. So yang ni ambil bacaannya ni. Kalau burette, kalau kita tengok burette dalam burette adalah larutan. Larutan asid. Okay. Bila larutan, dia punya meniscus dia akan macam ni tau. Dia akan macam ni. Dia akan ke bawah. Dia punya meniscus dia di bawah. Tapi termometer kenapa meniscus dia di atas? Sebab dalam termometer ni adalah mercury. Mercury ni dia adalah logam berat. So dia punya sifat tu likat. Dia tak macam cecair biasa. So that's why the meniscus is above. So ambil bacaan yang atas. Kalau kita tengok kat sini adalah 70. So the reading is 70.0. Okay. Jelas tak setakat ni? Ada soalan?
Jelas. Tak ada. Okay, good. So, kalau kita tengok dekat dekat sini. Okay, kita tengok yang 30 berapa bacaan dia dekat 30 saat berapa bacaan dia? 78. 78. Okay, good. 78 je ke? 78.0. Pandai. 78.0, 78.0. Okay, 60 second? 80. Pandai. 80.0, 80.0. Okay, untuk 90 second? 80. 80.0. Okay, next 120. 80. Okay, good. 80. Suara dia sayup-sayup sedih jauh. Terasa jauh sangat dengan awak. Okay. 150. Berapa dia punya bacaan dia? 80 juga. 80.0 juga. Okay. Dekat 180. 82. 82. Berapa? 80. 2. 82.0. Untuk 110. 90.0. Okay, 90.0. Teacher, apa jadi kalau saya tak tulis poin kosong? Okay, gini. Dalam kertas 3, dia markah dia untuk dapat 3 markah, awak tulis ni awak tu dapat 3. Okay, untuk dapat 3 markah, you should be a perfect student. Jawapan awak memang kena perfect. So, dapat 3. So, apa syarat dapat 2? Untuk dapat 2, banyak kriteria yang menyebabkan awak dapat 2. Contoh salah satu, awak silap satu bacaan. Contoh 82 ni awak buat 81.0. So salah satu. So bila salah satu automatik jatuh 2. Kadang-kadang awak buat semua tak ada titik perpuluhan. Semua 90, 82, 80, 80, 80 tak ada poin kosong. So awak akan dapat 2 markah. Ataupun entah macam mana semua satu titik perpuluhan tapi tiba-tiba yang 90 ni awak buat 90 saja, tak ada titik perpuluhan. So automatik dia akan jatuh kedua. Dia gitu. Ataupun macam mana pula untuk orang yang skor 1, markah 1. Markah 1 ni dia memang teruk sangat lah. Banyak sangat dia punya masalah dia. Contoh dia bacaan dia out of 6 yang betul cuma 3. 3 bacaan yang betul. So dia dapat 1 macam tu. Itu cara untuk kertas 3. Kertas 3 ni dia banyak tolerate. Dia banyak toleransi. Tapi nak dapat skor 3 dia mesti perfect, super perfect. So yang perfect dia adalah bacaan semua betul dan titik perpuluhan dia pun betul. Semua satu titik perpuluhan. Okay, so sekarang kita tengok B1. By using data in table 2, plot a graph. Okay, so sekarang plot. Ingat teacher beritahu semalam, kalau sketch tak perlu graph paper. Tapi kalau plot you need a graph paper of temperature against time for this experiment on the graph paper on page 9. Okay, so sekarang kita buat dulu graph. Macam nak buat graph. Alhamdulillah, this year dia labelkan the axis of Y and X. Siap-siap. Dia dah siap labelkan paksi Y, temperature, paksi X, time. Okay, so pernah jadi waktu tahun 2000 berapa, bila dia 2012 atau 2013 dia keluarkan soalan tanpa dia berikan paksi-paksi ni, jadi skala dia tu berbeza-beza. Okay, skala dia tu berbeza-beza, bentuk graf dia berbeza-beza, jadi penanda nak tanda banyak spek dia. Markah macam ni, kalau lukis macam ni berapa markah, lukis macam-macam pesen. So mungkin dia nak avoid daripada macam-macam pesen, dia tuliskan julat siap-siap. Dia tentukan range for each axis. Macam ni dah senang lah. So awak just transfer the point. Awak perlu pindahkan, plotkan titik-titik tu. Awak kena pindahkan titik saja. Tengok daripada data awak. So kita sama-sama tengok data awak. Kita plotkan graf. Okay. So kita tengok mula-mula untuk kosong dekat 70. So buat X kat sini. 0, 7, 70 pangkah. Okay. 30, 78. So 30, 78 kat mana? Kena tahu ini 72, 7 ni. Ini adalah 72, 74, 76, 78, 80 kan? So 30, 78 adalah somewhere here. Okay.
Okey, kejap teacher nak ada Jap. Oh, Syak jawab. Thank you Syak. Neftalin. Good. Okay. So, dekat 30, 78, dekat 60, 80. Sama-sama tau. Teacher harap awak sama-sama dengan teacher. Kita plotkan sama-sama. 60, 80, 90 pun 80 sampailah ke 150 kan. So macam ni. Okay. Sampailah ke 150 dia mesti 180. Teacher punya ni tak cantik tau. Ada X kecil, ada X besar. Hopefully awak punya cantik-cantik lah tau. Lukis cantik-cantik yang cerah. Sebab isu dia awak batch senior awak SPM 2020 dengan 2021 dan seterusnya marking adalah secara online. So bila awak sketch graph, bila awak punya graph tu tak kemas, macam nampak so-so. So bila machine tu scan, kadang-kadang tak jelas tau. Tapi taklah bermaksud teacher kena tekan kuat-kuat. Kalau tekan kuat-kuat pun nanti awak punya graph tu bila awak sketch nampak keras, nampak kaku. Okay, so make sure jelas. Tapi jangan sampai nampak pelik lah. Okay. So next 180 adalah 82. So 180, 82 kat sini dan seterusnya 90. So bila awak nak sketch untuk naphthalene dia mesti smooth curve. Heating of naphthalene dia mesti smooth curve ataupun lengkuk yang licin. Okay. Maksud licin tu dia tak ada edges, tak ada bucu. Bucu tu maksud dia macam ni. Awak buat dia kira bucu. Ini sekira bucu. Ini tak smooth. Ini tak licin. Ini bucu. Bila ada bucu je, walaupun awak dah sketch, awak dah plot cantik, automatik tak dapat skor 3, jatuh skor 2. Salah pindah titik je tak dapat skor 3, dapat jatuh 2. Kalau titik tu salah 1. Kalau titik tu salah 3, 4, 5 mungkin dapat skor 1. Okay, so mesti smooth curve. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab teacher kan pakai ni kan pakai pen digital ni jadinya geletor lah sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So kena smooth curve. Better awak pakai flexible ruler. Kan ada yang pembaris flexible tu kan. Okay, so dia mesti smooth curve. Wah, nampak no menggeletor. So dekat part ni please use ruler sebab dia constant. And then here pun dia mesti smooth curve. Aduh, menggeletor lah tangan Mek. Okay. Maksud yang teacher kata tidak diterima tu, contoh dia kalau awak ambil ni, awak kat sini break, awak terus buat macam ni kan. Awak buat macam ni kan. So ini ada kita kata sebagai edge, bucu. Nampak? Bila awak pakai pembaris dekat lengkung ni, bila awak ada bucu kat sini, teacher akan buat macam ni. So teacher kata edge. Ada bucu. So bila ada edge je dia akan tolak 1 markah. Dalam naphthalene mesti smooth curve. Dalam kimia tak semua graf smooth curve tau. Ada juga graf yang kena straight line, kena pakai pembaris. Contoh dia graf dekat dalam rate of reaction, kadar tindak balas untuk faktor kepekatan, concentration factor, which is concentration against 1/time. Kepekatan against 1 per masa. Nanti kita tengok. Okay, insyaAllah. Doakanlah kita istiqomah buat kelas satu-satu sampai semua topik kita berjaya cover. Doakan banyak-banyak. Allah sayang dekat hamba-hamba dia yang istiqomah. Walaupun sikit usaha kita tapi kita istiqomah, percayalah Allah sayang, Allah suka sangat yang tu. Okay. Okay, so bila kita buat ni, pastikan dia smooth. Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Jelas tak yang ni penerangan teacher untuk plot graph ni? Jelas. Okay, Alhamdulillah. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dekat kita punya graph ni. Sekejap teacher nak padam lah yang salah ada age ni. Okay. Okay, so dia mesti smooth curve. Okay, sekarang kita dah plotkan. Okay, soalan B1 tadi adalah plot. Kita dah selesai pindah ni plot. Dapat 3 markah insyaAllah. So 3 markah dah selesai. B2. Mark the value of melting point of acetamide on the graph in B1.
Tanda nilai, takat lebur, tandakan. Bila awak nak tandakan mark tu macam mana? Kata arahan tandakan. Kata arahan mark tu dengan cara ambil pembaris, buat dotted line macam ni. Cek. Pakai pembaris tau. Cek. Sebab kita tahu. Kita tahu what is the definition of melting point. Okay, melting point kita kata sebagai constant temperature. Definition for melting point is constant temperature when solid turns to liquid. Mesti ada perkataan constant temperature ataupun takat lebur adalah suhu tetap. Suhu tetap apabila pepejal berubah kepada cecair. So that's why, where is our constant temperature? Our constant temperature is here. So sebab tu kena ambil pembaris, that. Bulatkan 80 and then label melting point like this. Okay. Lepas tu buat nombor soalan B2. Ni, so dia tahulah. Ataupun B2, takat lebur bulatkan 80. So itu buat ni je B2, melting point, bulat, dash. 3 markah. Okay, untuk soalan B2. Okay, so selesai B2. Ada soalan tak B2? Ada soalan tak sayang-sayang semua? Soalan untuk soalan B2 ada soalan tak? Jelas tak? Ada faham tak? Faham. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Okay. So, suara cergas, tak mengantuk. Teacher suka. Okay, so kita tengok C. Time range atau julat masa 0 hingga 60 second. Keadaan fizik, physical state. Physical state tadilah the changes of state during melting point. Kita tahu, melting point is the changes from solid to liquid. Okay. Waktu melebur, takat lebur, berubahnya pepejal kepada cecair. Tapi kita nak tahu, at this graph that we have plotted already, dekat graph yang kita dah plotkan ni, waktu 0 hingga 60. Nampak ni? 0 hingga 60 kat sini. So what is the state? So bila ada perubahan kenaikan, bila ada perubahan suhu, tak constant, maksud dia only one state occur. Hanya satu keadaan saja. Bila mana ada perubahan tek ni, state dia hanya satu saja. Kalau solid, kalau liquid, kalau pepejal, kalau cecair, kalau gas. Cannot be in the form of mixed maksud dia dua state. Kalau dia punya suhu dia berubah-ubah. Ataupun kita suhu dia berubah kan, dia bertukar, menaik, meningkat. So dia mesti satu state dekat sini. Dekat sini, dekat area ni dia satu state saja, which is apa dia? Waktu ni apa keadaan acetamida? Pepejal. Very good. Pepejal ataupun solid. Dekat sini adalah pepejal ataupun solid. Okay, dekat constant temperature ni, bila constant means that there is two state occur. Dia dalam keadaan dua state. Sebab dia nak bertukar. Solid, liquid. Solid, liquid. So kat sini, what is the state? Apa dia punya keadaan dia? Solid and liquid. Solid and liquid. Ataupun cecair. Ataupun pepejal dan cecair. Ada isu kat sini tau. Okay, ada isu kat sini. Waktu tahun soalan ni keluar, bila pelajar tulis cecair dan pepejal. Nampak ada dua keadaan kan? Maksudnya pelajar tu tulis liquid and solid. So waktu ni pelajar tu tak dapat skor 3. Dia dapat skor 2. Ini tidak diterima. Mesti tulis daripada apa kepada apa. Dan ada juga dia tulis, ada juga jawapan pelajar cecair kepada pepejal kepada cecair. Ini pun dia akan jatuh skor jadi 2. Maksudnya dia buat solid to liquid, dia buat 2. Instead of N,
Kan ni kan sepatutnya and kan. Solid and liquid dia tukar jadi to. Solid to liquid. Ini pun salah. Okay. Maksud dia bukan salah tak dapat markah terus. Daripada skor 3 dia jatuh jadi skor 2. So sebab tu teacher kata kertas 3 ni nampak macam bonus. Wah buat tu je dapat 3 markah. Buat tu dapat 3 markah. Tapi silap sikit je awak akan di penalty. So dekat sini jawapan hanya jawapan yang tepat. Lepas tu teacher kata kalau kata teacher boleh tak ni ingat satu ni je yang teacher ajar. Tapi ingat lain-lain. So solid and liquid, pepejal dan cecair. Ada juga yang tak tahulah kreatif dia macam mana. Dia buat macam mana? Solid plus liquid. Plus pun tak diterima. Gitu. Dia tak nak juga jatuh skor jadi 2. Okay, dia tak nak plus. Dia nak A and D. Dia nak dan. Pepejal dan cecair. Solid and liquid. So itu yang lebih afdal. Nak dapat markah 3 kan? Okay, so ini betul. Pepejal betul. Okay, last at 150 second hingga 210 second apa dia? Apa keadaan dia? Apa stage dia? Cecair ataupun liquid. Okay. So, itu saja untuk hari ni. So, Alhamdulillah 30 minit. Teacher pun tak nak sebab kita buat hari-hari teacher pun tak nak lah banyak-banyak. Awak nanti stress kan. Macam kita buat santai-santai. No stress. Yang penting kita usaha focus on the solution for our problems. Problem kita adalah kita rasa macam kimia ni susah. So kita nak jadikan kimia tu senang. Kita nak cinta dekat kimia. So kita kena buat santai-santai. Jangan bagi stres. Jangan bagi stres-stres. Okay. So insyaAllah esok kita akan tengok soalan objektif. Apa yang teacher nak awak advise. Ada masalah tak esok ke? Hari Sabtu ada masalah tak boleh nak join? Ada masalah tak untuk esok? Kalau ada masalah beritahu teacher je. Kalau katalah mostly kebanyakan tak boleh nak join untuk esok. Tak apa, teacher okey je. Teacher pun tak nak paksa-paksa. So how macam mana esok nak on tak on? Okay. Boleh tak on ke tak on? Senyap je ni. Tak on. Okay. Solihah kata on. Okay. So esok dengan lusa kita cuti dulu. Boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay, good. So kita sambung balik hari Isnin Boleh. Okay, boleh ke dah. Okay, good Khalida. Good. Okay. So, Okay. So kita sambung hari Isnin waktu yang sama 3 sampai 3:30 untuk sambung bab yang ni. Apa yang teacher nak, boleh tak teacher nak minta awak buat tugasan sikit. Teacher nak awak cuba tengok dekat objective question structure of atom paper 1 ni. Cuba awak buat dulu untuk muka surat 2 dengan 3 ni kan. 2 dengan 3. Boleh tak buat dulu untuk hari Sabtu Ahad, hari Isnin kita bincang mana yang awak rasa soalan dia pelik, soalan dia susah, kita bincang soalan yang tu. Boleh tak? Boleh. Okay, very good. I love you. Thank you sangat. Semua sangat supportive. Okay, so thank you for joining my class 5AV dan teacher pun nampak juga actually ada juga daripada 5AZ. Okay. Harap-harap tak serik lah masuk lagi teacher. Okay, next time join lagi. Tambahkan lagi pahala untuk teacher. Okay, thank you. Thank you Solihah. Okay, thank you everyone. Thank you for joining my class. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Okay. Thank you, teacher. Yeah, thank you Shasha. Nah. 10. Ayo. 10 Akhir ni 10. 10 ibu nak bagi teknik rahsia. Fahmi tahu teknik rahsia? Ingat teknik rahsia ibu ajar tu? Cuba ajar. Kau lo ganggu. Tengok ni Akhir. 607. Bila bahagi 10. Ingat. Kalau 67 bagi 1. Dapat berapa? Ibu mesti record lagi ni. Okay.